Tidak lupa kepada tuan-tuan selaku tetamu Allah pada tengah hari ini, tetamu yang akan bersama-sama dalam menunaikan ibadah kefarduan solat Jumaat, lebih-lebih lagi sebagai hari Jumaat yang pertama, Sayyidul Ayyam, yang pertama pada bulan Syawal. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sedikit peringatan tazkirah untuk diri sendiri dan juga kepada seluruh yang hadir, semoga kita mengambil pengiktibaran dan kita membuat sedikit muhasabah pada tengah hari ini, setelah mana kita melalui proses pentarbiyahan diri di dalam madrasah Ramadan. Kini kita berada di ambang di awal Syawal ini, maka sedikit muhasabah yang patut kita buat supaya kita tidak leka di atas gerak kerja amalan kita, apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan, dan akhirnya kita sia-siakan bila mana datangnya bulan Syawal. Di dalam bulan Syawal, walaupun Syawal kali ini agak orang katakan dia kata raya terkejut, ada masjid yang saya baca khutbah hari raya di awal paginya, ramai di kalangan jamaah terutama kaum ibu merungut di awal-awal pagi Syawal, kerana Syawal kita pada hari raya yang baru lepas ini jatuh pada hari Isnin, sedangkan mereka mengharapkan pada hari Selasa. Kita perlu faham bahawa kaedah yang telah ditetapkan oleh Islam, iaitu melalui perkaraan qisas ataupun melalui kita melihat cerapan anak bulan, dan kita dah didik diri kita selama sebulan dalam bulan Ramadan untuk kita melawan hawa nafsu. Sebab itu kalau tuan-tuan masih ingat tazkirah hadis-hadis yang dibacakan oleh ramai para asatidzah dalam tazkirah Ramadan, disebutkan di sana, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisaban, dengan keimanan. Bila dengan iman bermaksud dia akan menolak lawannya, iaitu hawa nafsu. Siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharap, apa yang harap? Redha Allah. Itu yang selalu kadang-kadang kita berdoa dalam doa kita, raditu billahi rabba wa bil islamani wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Selalu kita berdoa, tetapi seolah-olah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan itu kita tidak menjiwainya, kita masih lagi membawa nafsu-nafsu dalam kehidupan kita yang mengajak kepada benda yang bertentangan dengan perintah Allah. Maka sebab itu mereka marah bila mana hari raya jatuh pada hari Isnin. Bukan sebab mereka tak seronok hari raya, tetapi sebenarnya mereka tak boleh menerima kehadiran Syawal pada Isnin itu akibat daripada daging masih dalam peti sejuk, ayam masih direban, santan masih dipokok. Sedangkan semua itu cuma sekadar hawa nafsu. Sebab itu kalau kita ingat balik yang pernah dibacakan oleh imam atau di sini ataupun di mana-mana, selalu juga saya sebut dalam tazkirah ayat yang selalu kita dengar, alhaqut takatsur hatta zurtumul maqabir. Allah sebut di sana alhaqut takatsur, megah. Kemegahan itu membawa kepada kebinasaan. Kenapa yang kita tak boleh nak menerima Ramadan, tidak boleh menerima Syawal pada Isnin itu? Sebab apa? Sebab kita malu. Sekali lagi orang datang beraya, ketupat tak siap lagi, rendang tak buat lagi. Malu nak bagi kau rumah kita, rumah si Kuala buat, rumah kita tak ada apa. Kenapa kita nak membangga-banggakan dia?
Alhaakumut takatsur. Kebanggaan itu boleh membawa kepada kebinasaan. Sebab itu kita kena bawa balik apa yang kita bentuk dalam Ramadan, iaitu kita nak mencari redha Allah. Sebab bila kita mencari redha, man shana Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Kata baginda Nabi, Allah akan memberikan keampunan. Kenapa kita telah diampunkan oleh Allah dalam Ramadan? Tiba-tiba di awal pagi Syawal kita sudah mula membiarkan titik hitam mula berada di dalam hati kita dengan kita tidak redha Syawal itu pada hari Isnin, cuma disebabkan kerana rendang dan ketupat belum lagi kita siapkan. Yang sepatut kita siapkan amalan. Sebab itu tuan-tuan saya katakan, ramai orang balik kampung, mungkin jemaat kita hari ini pun mungkin tak seperti mana jemaat yang lalu lah, limpahan sampai keluar sebagainya. Mungkin di kampung-kampung mungkin penuh lakut sebab orang berada di kampung. Tapi kadang-kadang kita bimbang, duk kata balik kampung penuhkan masjid di kampung, pun tak penuh juga masjid kampung. Kita kena faham, kalaulah bulan Ramadan ini kita buat persiapan, kemudian kita sediakan segala-gala persiapan, termasuklah persiapan kita nak balik berhari raya. Nak balik raya ni ke mana tuan-tuan? Balik ke kampung halaman. Alhamdulillah, sebab kita ni bila datang daripada kampung, bila raya kita nak berkumpul semula di kampung. Memang ini satu benda naluri dalam kehidupan manusia, kita nak berkumpul semua. Cuma yang perlu kita buat muhasabah yang saya nak maksudkan di sini bahawa kalaulah kita boleh buat persiapan nak balik hari raya dengan pakaian yang telah pun kita masukkan di dalam beg, bagaimana kenderaan kita servis, cek minyak hitam, cek brek, segala-galanya, supaya perjalanan kita balik kampung nanti tidak terkandas di tengah jalan. Tambahan pula bila berkusu-kusu semua pakai nak balik kampung, jalan jam. Jadi kita kena cek radiator kita supaya air semua ada, supaya tidak tersangkut di tengah jalan. Kalaulah kampung halaman yang kita nak tuju ini, tak kiralah ke utara, ke selatan, timur, barat, Sabah, Sarawak, perjalanan kampung kita, ini semua adalah merupakan cuma kampung sementara. Kampung sementara. Kampung asal kita adalah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam alaihi salam berada di dalam syurga, itu kampung halaman kita. Apabila Allah meletakkan Nabi Adam alaihi salam di atas muka bumi ini untuk melihat bagaimanakah Nabi Adam sendiri nak tunjukkan, diturunkan kepada manusia-manusia yang terdahulu sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya nak melihat kita umat Nabi Muhammad yang merupakan anak cucu Adam ini, bagaimana persiapan yang nak kita buat untuk kembali semula ke kampung halaman yang kekal abadi. Kita boleh cek brek kereta, kita boleh cek tayar kereta, kita boleh cek minyak enjin supaya tidak kandas di pertengahan jalan. Tetapi kita tidak cek balik amalan-amalan kita supaya tidak terkandas di atas titian as-sirat. Kita tidak cek bagi amalan kita, adakah amalan ini boleh memberatkan timbangan amal kita supaya perjalanan kita ke syurga Allah lancar, tidak ada sekatan. Yang ini kadang-kadang kita lupa dan kita lupa. Sebab itu bukan salah kita nak buat persiapan nak balik ke kampung halaman, tetapi jangan lupa kampung halaman yang kekal abadi adalah negeri akhirat. Sebab itu Allah sebut di dalam doa-doa kita, kalau kita ingat doa yang ada diambil daripada Al-Quran, kita lihat ayat-ayat suci Al-Quran, apa yang kita minta kepada Allah. Pertama sekali doa yang selalu kita minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita minta Allah berikan redha dulu baru jannah. Sebab bila Allah redha tuan-tuan, jannah yang syurga ni Allah akan beri. Tapi kalau kita tidak redha dengan ketentuan Allah, bagaimana Allah nak redha dengan kita? Allah
hari raya pada hari Isnin tak sempat lagi nak buat rendang ketupat dah kita tak reda dah. Benda sedikit ujian Allah. Sebab itulah apa yang pernah disebut oleh seorang tuan guru almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat. Orang yang dah pergi, amalannya daripada hidup sampai kepada mati amalannya sama. Ada orang kadang-kadang tahun ni bercakap begini Tuan Guru, tapi tahun depan dah berubah ucapan, tak sama dengan amalan. Tapi yang ni kita lihat daripada hidup sampai mati. Apa kata Tuan Guru Nik Aziz? Dia menyebutkan bahawa untuk memimpin sesuatu negeri, memimpin sesuatu negara lebih mudah berbanding nak memimpin hati. Ni hati yang dekat kita cukup susah. Maka Ramadanlah sebagai madrasah tempat untuk kita bina dan kita membentuk hati kita supaya hati kita menjadi hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila datang saja hari raya, kita lafazkan takbir hari raya kita. Apa yang kita lafazkan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam lafaz itu tu, sebab tu saya katakan ayat suci Al-Quran ataupun benda-benda yang berkaitan dengan agama, jangan kita biarkan cuma ianya bermain di bibir dan gerak lidah semata-mata, tetapi biarlah dia sampai ke dalam lubuk hati. Bagaimana? Iaitu dengan kita memahami sedikit sebanyak dengan apa yang kita sebut. Bila mana kita sebut takbir raya, sudah pasti kita akan sebut di sana ada kalimah menyebut La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Apa kalimah itu? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ramai orang menyebut, tapi kadang-kadang dia tak tahu apa yang disebut. Kalau dia faham balik yang disebut La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Dan kita ni sebagai hamba ni, apa yang kita buat? Kita hanya menyembah Allah semata-mata berdasarkan kepada apa yang diajar oleh Allah dengan tulus ikhlas berkaitan dengan urusan-urusan agama. Kita sembah Allah yang mendatangkan kepada kita agama ini, Islam, satu agama yang diiktiraf. Kita hanya sembah Allah, tak peduli orang lain, walaupun mereka itu termasuk golongan kafir. Ini kadang-kadang kita bukan setakat orang kafir kita takut, sesama Muslim pun kadang-kadang kita takut. Sebab kita masih banyak bergantung adat daripada agama. Hari raya ni bulan Syawal, bila kita balik kampung jumpa orang, jumpa salam. Ini penyakit lama ni. Pantang jumpa salam. Salamnya hari raya. Kadang-kadang yang dia salam tu bukan mahram dia, orang yang tak boleh bersalaman, tapi oleh kerana ada jumpa salam. Dia datang majlis hari raya yang ustaz tu dah ada sama dia salam lagi. Salam. Mai sampai ke ustaz gaya hulu tangan. Oh ustaz, minta maaf ustaz ya, angkat tangan, minta maaf ustaz. Yang lepas ustaz dia salam balik pula. Kenapa dengan ustaz tak salam? Oh tak boleh ustaz, haram. Dengan ustaz apa tahu salam haram, habis yang ni tak haram. Seolah-olah kau meletakkan ustaz ni macam babi. Oh tak boleh salam, haram. Yang lain boleh. Dalam Al-Quran Allah telah menyatakan di dalam surah Al-Baqarah, Allah menyatakan wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu mencampur aduk kebenaran dengan kebatilan. Tak boleh campur. Wa taqtumul haqqa
wa antum ta'lamun. Jangan kamu sembunyi kebenaran. Jadi kalau kita datang itu dalam sesuatu majlis, tak kira siapa yang berada di sana, yang kita boleh bersalaman, kita bersalaman. Yang tak boleh bersalaman, pedulikan hukum adat, tetapi agama mesti diutama. Sebab hukum ini dah lengkap. Kenapa mesti dibawa hukum yang datang daripada adat yang bercanggah dengan agama masuk di dalam hukum agama? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Allah sebut pada hari ini aku sempurnakan agama kamu bagi kamu. Maksudnya dari segi hukum ni tuan-tuan, dalam hukum agama dah lengkap. Dari segi batasan pergaulan, dari segi orang kata menghormati, semua dah lengkap. Dan Allah kata aku cukupkan nikmatku. Nikmat dia dah cukup banyak. Jangan bimbang. Pasti kita akan dapat nikmat. Dan Allah sebut wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku redha Islam itu menjadi agama kamu. Sebab itu kita katakan bahawa perjalanan kita nak menuju kepada kampung akhirat ini perlu kita lebih banyak buat checklist, perlu kita buat servis supaya amalan-amalan kita ni adalah amalan yang benar-benar mengikut landasan agama, bukan mengikut landasan adat. Yang kita buat ini mestilah hukumnya adalah hukum yang datang daripada Al-Quran dan Hadis, bukan hukum yang sekadar dibuat-buat semata-mata. Maka sebab itu dalam konteks, kalau kita boleh, kita katakan tadi kita buat perbandingan, nak balik kampung yang sementara ini kita boleh servis kereta lebih awal. Kenapa kita tak servis kehidupan kita ini awal sebelum dijemput oleh Allah? Kerana syarat mati tidak semestinya tua. Syarat mati tidak semestinya orang yang sakit. Syarat mati tak semestinya orang yang uzur. Tetapi Allah boleh datangkan malaikatul maut untuk menjemput kita pada bila-bila masa. Kematian tetap pasti. Jangan takut dengan kematian. Yang mesti kita buat adalah persiapan menghadapi kematian. Ini yang kita kena buat. Hari raya tuan-tuan, secara orang katakan sepintas lagu tuan-tuan, saya sebut, tuan-tuan fikirkanlah sendiri. Betul atau tidak, nyata ataupun dusta, hari raya kita boleh lihat berapa ramai orang yang mengabaikan salat fardu. Hari raya, jangankan hari raya tengah hari, di pagi Syawal berapa ramai masyarakat yang meninggalkan salat subuh. Sibuk malam tadi pukul 2 pagi, 3 pagi, gantung langsir dekat rumah, cuci sofa, akhirnya tidur 2-3 pagi. Alasan penat, akhirnya tidak bangun salat subuh, tetapi tergesa-gesa bawa sejadah, bawa terlekuk, lari ke masjid nak booking tempat untuk salat sunat Aidil Fitri. Salat sunat, nama pun salat sunat. Kita kena utamakan yang wajib daripada yang sunat. Apatah lagi bila tengah hari kita sibuk meraya, kita meraihkan tetamu atau kita sendiri yang merayakan hari raya itu di rumah orang. Akhirnya solat kita abaikan. Tuan-tuan, sedangkan solat ini Nabi dah beri jaminan tu. Apa jaminan yang Nabi sebut? Kalau tuan-tuan lihat hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW sebut haramallahu 'alan nar. Allah mengharamkan pada neraka itu. Apa yang Allah haramkan? Anta'khula min ibni Adam, kepada anak cucu Adam ini Allah haramkan kepada neraka asharus sujud, anggota-anggota sujud. Yang kita sujud ini tuan-tuan, ada 7 anggota. Dari 2 telapak tangan, 2 lutut dan kaki. Yang mencecah di tempat sujud kita. Kata baginda Nabi SAW, Allah mengharamkan anggota sujud ini dijamah oleh api neraka. Kalau inilah jaminan Allah, dia bukan jaminan wakil rakyat, dia bukan jaminan menteri-menteri,
Dia bukan jaminan daripada dunia yang ada pada hari, tetapi jaminan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah sebut anggota sujud ini tidak akan mencecah api neraka. Kalau inilah pesanan Nabi, kenapa kita tidak bawakan pesanan ini lalu kita kembangkan pesanan ini kepada ahli keluarga kita? Sibuk bagaimana kamu merayakan hari lebaran ini. Sibuk bagaimana kamu gembira pada hari raya ini. Tetapi jangan sampai kamu mengabaikan solat. Kerana kalau kamu abaikan solat, anggota sujud kamu itu akan mencecah api neraka. Ini peringatan yang mesti kita berikan, fahamkan kepada anak-anak kita. Tetapi kita lebih beri kefahaman kepada mereka tentang bila mana nak pergi raya, sampai dekat rumah orang, beradablah sikit. Sampai sana salam, jumpa ke rumah salam. Tapi kita tak beritahu salam tu, tengok jugalah. Kalau kamu ni wahai PA, janganlah salam dengan pakcik Seman tu. Walaupun jangka umur kamu 20 tahun lebih daripada dia, nama pun pakcik Seman. Tapi dari segi hukum, boleh berlaku di sana pernikahan. Tapi kita tak ajar. Sebab itu kesilapan kita adalah kita gagal mengajar anak-anak kita berhubung dengan hukum hakam. Itu sebabnya saya katakan tuan-tuan, hari ini kita kena kembali kepada agama yang Allah redha. Nabi anjurkan kita bila kita jumpa, lebih-lebih lagi di hari Syawal ini, apa yang kita sama-sama kita doakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi kita bila kita jumpa, selamat hari raya, mohon maaf, ya, zahir dan batin. Apa yang batinnya pun tak tahu, ya, dah jadi adat. Tak apalah kalau pun nak ucap-ucap lah, ya. Tapi yang Nabi anjurkan, taqabbalallahu minna wa minkum. Nabi ajarkan, tapi kita tak amalkan. Ini saya katakan bahawa hari ini kadang-kadang kita dapati hukum adat itu lebih menguasai kehidupan kita. Jadi kita sebagai ibu bapa yang seringkali hadir dalam rumah-rumah Allah, hadir dalam majlis-majlis ilmu yang kita dengar banyak tentang ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para asatidzah berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ini kita tidak seharusnya kita cuma pendamkan pada diri kita, tapi sebaik-baiknya kita kembangkan kepada ahli keluarga kita. Ramadan, siapa yang bulan Ramadan dulu dia jadikan amalan, dia membaca Al-Quran satu hari satu muka surat. Bukan bermaksud datangnya takbir hari raya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka tutup Al-Quran. Tahun depan pula buka. Teruskanlah membaca. Teruskan membaca. Kerana membaca Al-Quran itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran. Baca oleh kamu Al-Quran ini bukan semata-mata pada bulan Ramadan. Siapa yang membaca Al-Quran, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti dia akan syafaat sahabat. Dia akan datang memberikan syafaat kepada sahabat. Siapa sahabat? Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai kawan dia, baca Quran. Tak banyak. Kalau dulu bulan Ramadan, mungkinlah di tempat kerja masing-masing, saya pun tak tahu bagaimana. Mungkin majikan kata okey, oleh kerana bulan Ramadan masuk lewat sikit, jadi kita ada masa. Tapi kalau bulan sekarang dah kembali kepada normalnya, bukan lagi bulan Ramadan, mungkin jabatan kita, tempat kerja kita, bosnya kata kembali macam biasa, masuk kerja macam biasa. Kalau dulu kita boleh baca satu muka surat, hari ini kita baca setengah muka surat. Tak boleh baca 5 ayat. Yang penting teruskan kita membaca Al-Quran. Kerana Al-Quran itu, orang yang membaca Al-Quran, saya yakin orang yang membaca Al-Quran jarang dia nak meninggalkan solat. Jarang dia nak tinggal solat. Kalau dia pegang Al-Quran, dia baca. Al-Quran boleh baca, takkan solat tak boleh. Biasanya orang yang membaca Al-Quran dia tak tinggalkan solat. Orang yang tidak tinggalkan solat, dia tidak akan tinggalkan pula puasa. Termasuklah dia juga akan menambah baikkan pada diri dia dengan
puasa sunat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, pada tengah hari ini saya nak akhirkan dengan dua peringatan tentang sahabat baginda Nabi SAW. Pertama, sahabat Nabi SAW iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni semua kita tahu dia ni antara orang yang orang katakan hebat, tetapi kehebatan dia itu kita nak kongsi bersama apabila Nabi SAW mengakui dia sebagai salah seorang daripada penghuni syurga. Masih hidup. Nabi kata sebentar nanti akan lalu ahli syurga. Sahabat-sahabat tengah duduk tengok siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Besok sama juga. Dia juga Nabi sebut sekejap nanti akan datang penghuni syurga. Tiba-tiba dia juga lalu sahabat yang ada di situ rasa iri hati mereka tidak sampai ke tahap dendam. Kita iri hati sampai bawa kepada dendam. Itu yang jahat ni. Maka bila mereka iri hati, seorang sahabat ni pergi jumpa dengan dia, tanya dia, aku nak tanya apa amalan kamu yang menyebabkan Nabi mengakui kamu sebagai penghuni syurga. Dia kata apa? Amalan aku sama seperti mana orang lain. Tak, kata sahabat ni, pasti ada amalan-amalan yang hebat yang kamu buat. Dia tetap sama ni. Cuma ni mungkin lah kot. Mungkin apa dia? Iaitu aku menjadikan satu amalan dalam kehidupan aku sebelum aku tidur, lalu aku memaafkan semua orang, terutama orang Islam. Aku memaafkan semua orang supaya tidak ada orang yang ada kebergantungan dengan aku dari segi bersalah dan berdosa kepada aku. Aku tak nak. Aku nak semua orang aku maafkan. Yang ini tuan-tuan bukan senang nak buat, sebab dia melibatkan soal hati. Sebab itu kita katakan tadi, Ramadan sebenarnya kita laksanakan ibadah ini untuk kita membentuk jiwa kita menjadi jiwa yang akur kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang lagi sahabat Nabi yang pernah diberikan jawatan yang hebat, pernah memegang jawatan yang hebat ketika mana dia sedang menghadapi sakaratul maut. Saya pernah sebut kepada tuan-tuan, iaitu ketika mana dia sedang menghadapi sakaratul maut, ketika itu mengeluh keluar pada diri. Dia mengeluh, tetapi bukan mengeluh marah, tapi dia mengeluh, dia mengatakan, wahai Allah, sebenarnya dalam kehidupan ini, dia kata, aku bukan seronok. Aku tak gembira pun dengan kehidupan yang ada. Aku lebih suka kehidupan di alam akhirat. Tetapi aku cuma gembira dengan kehidupan ini ada 3 sebab sahaja. Kalau tak ada 3 sebab ni, aku tak gembira. Apa sebabnya? Yang pertama, dia kata, aku gembira untuk terus hidup kerana aku ingin berpuasa pada hari-hari yang tertentu. Selain daripada puasa Ramadan, ada puasa-puasa sunat. Dan puasa-puasa sunat yang tertentu ini aku nak buat. Kita tuan-tuan, bulan Ramadan ada puasa 6. Puasa yang mampu. Dan mereka yang berpuasa pula tuan-tuan ingat yang saya sebutkan tadi, alhaakumut takatsur, kemegahan membawa kepada kebinasaan. Kita buat puasa sunat, kita buat, belum tentu orang lain mampu buat. Tapi jangan kita bangga dia, kau bila nak raya? Aku dah 4 hari dah ni, 2 hari lagi raya. Kau bila nak start? Duk sibuk tu tanya orang. Ni puasa sunat, apa yang duk sibuk? Kita mampu buat. Jangan sampai kebanggaan timbul dalam diri kita akan membinasakan amalan kita. Kata sahabat ni, aku gembira untuk hidup sebab aku nak puasa pada hari-hari yang tertentu. Yang kedua, aku gembira dengan kehidupan ini sebab apa? Kerana aku ingin berkhiyamul lail. 10 malam terakhir biasanya kita iktikaf di masjid dan kita qiyamul lail. Dan teruskan qiyamul lail itu pada bulan-bulan yang lain. Kerana qiyamul lail bukan hanya pada bulan Ramadan, tetapi teruskan pada bulan-bulan yang lain. Duduk bersama dengan para ulama di dalam majlis-majlis ilmu. Tuan-tuan, selalu kalau meletakkan diri kita di dalam majlis-majlis ilmu supaya kita mendapat ilmu. Dengan ilmu tadi mengeluarkan diri kita daripada kelompok kejahilan
Dan bila kita tidak jahil, maka kita beramal dengan amalan yang kita sendiri faham dan kita sahih amalan tersebut, akhirnya datang kelazatan dalam beribadah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat buat diri saya dan kepada seluruh yang hadir, dan saya mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan jemaah yang ada pada hari ini. Kira mana dalam penyampaian ada sesuatu yang kurang menyenangkan, maka kemaafan kepada tuan-tuan, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.